أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada Tuan Moderator pengurusi majlis. Jutaan terima kasih kepada pengurusi Surau An-Naim. An-Naim adalah sebutan yang mewakili kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, ketenangan, semuanya ada. Jadi moga-mogalah berimpunnya kita malam ini dilimpahi rahmat, sakinah dan kedamaian daripada Allah untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah perjalanan saya dari KL pukul 10, 11, 12 tadi saya program dengan HQ Risda di Jalan Ampang. Selepas program tu terus datang ke sini, sempat solat Jumaat di Masjid Al-Ubudiyah Aikruh. Ada hotel kat situ, tidur je kat hotel situ, rehat sekejap dan alhamdulillah syukur perjalanan daripada hotel ke sini lebih kurang 35 minit. Ya, lebih kurang macam itulah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting terima kasih atas kesudian menerima persinggahan saya inilah. Ya, baik. Rancangan kita nak buat ceramah ni lama. Hari tu dah rancang lama dah. Saya sendiri pun tak perasan rupanya cuti hari Cina. Rupanya dia punya jam ni Allahu Rabbi. Itulah ya. Tapi hakikatnya kerja kita, ujian kita kecil aja berbanding ujiannya Nabi dalam dakwah. Nabi dakwah naik unta atau jalan kaki. Kita dakwah Masya Allah Yandi Starek. Ya kan? Ya. Aircon sejuk. Naik motosikal Y suku sampai 3 suku kayak kita jadinya. Maka nikmat kita ni terlalu besar. Dan alhamdulillah saya dan isteri sampai dalam keadaan yang selamat. Dan malam ni kita kongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ilmu saya. Ini ilmu Allah yang kalau tuan-tuan rasa Ustaz Amran tolong Ustaz mengajar, saya tak pandai mengajar. Tapi kalau Ustaz Amran tolong kongsi ilmu, ya itu perintah Nabi. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun cuma satu ayat. Tapi satu ayat itu haruslah berpandu dan berdasarkan Al-Quran maupun as-sunnahnya Nabi SAW yang sahih. Maka itu semua adalah kaedah menyampaikan ilmu. Setiap tahun ini umur saya 54 tahun. Bukan 53, tambah setahun lagi. Tambah. Tapi kalau belum sampai bulan 5, belum lagi lah. Okey. Kalau ikut tahun tu dah 54 tahun, lahir pada tahun 1970. Cuma nampak muka macam 64, tua sikit. Kan ya. Dia orang kata ustaz-ustaz ni cepat nampak tua, tapi ustaz ni muda. Kan ya. Jadi nampak tua sikit, tapi tak apa insya-Allah. Baik. Dalam tempoh 54 tahun hidup saya buang 14 tahun. Kan baki ada lagi 40 tahun. 40 tahun mengulangi pertemuan dengan setiap tahun Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Adakah pertemuan tahunan itu menjadikan kita dekat dengan Allah ataupun pertemuan tahunan itu sekadar menjadi sambutan yang sia-sia? Sambut, makan, bungkus, balik. Kita tak berubah ke arah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Malah lebih buruk apabila kita sambut dan kita tidak memahami apa itu Isra wal Mi'raj. Dan apa tujuan Allah membenarkan kejadian itu berlaku
Adakah ibrah dan pengajaran dapat kita kecap, dapat kita kutip untuk merubah diri kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang terdahulu? Isra' wal Mi'raj terjadi pada bulan Rejab. Bagi sebahagian pandangan. Kalau jangan kata semua 27 Rejab itu salah. Ya, di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memetik 6 pendapat yang mengatakan bahawa tarikh sekian. Ada 6 tarikh, semuanya tak pernah kata tarikh kami yang paling betul, tak ada. Sebab tak ada hadis yang sahih yang menceritakan berlakunya pada 27 Rejab, tak ada. Macam peristiwa Lailatul Qadar. Kan ya, kita sambut Lailatul Qadar, kita sambut 17 hari bulan tu kita sambut apa? Nuzul Quran. Nuzul Al-Quran, diturunnya Al-Quran. Pada hakikatnya 17 hari bulan adalah tarikh Perang Badar. Sebab Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku 10 malam yang akhir. 17 tak termasuk 10 malam yang akhir. Jadi dalam keadaan kita menyambut, harus kita kaji kebenaran tarikhnya dulu. Jangan orang sambut, kita sambut. Orang sambut, jauh. Iya kan? Jangan orang sambut, kita sambut. Orang sambut, kita sambut. Last kali kita sendiri pun tak tahu. Nyambut aja. Tapi kita tak dapat kaji dalam hidup kita. Ini kerugian kita. Baik. Jadi tarikh itu berbeza-beza pandangan dan tarikh tidak penting. Tapi mengambil pengajaran itu yang lebih utama. Baik. Dalam Al-Quran, dalam tempoh macam saya ni tadi 40 kali dah. 40 kali. Kenapa buang 14 tu? Belum balik. Jadi tak berapa cerdik lagi. Kan dalam Islam, Islam letak paling akhir 15 tahun. Berpandukan permintaan Sayyidina Ali dan Abdullah ibnu Umar minta kepada Nabi nak pergi perang. Abdullah ibnu Umar dan Sayyidina Ali jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak pergi perang menentang tentera kafir. Kami mohon ketika umur kami 14 tahun ni, kami nak duduk di saf yang pertama perang. Nabi kata, la, tak boleh, balik dulu, jaga ayah dan ibumu. Tahun depan umur 15, Nabi kata jom. Jadi baliknya paling lewat adalah umur 15 tahun dan ke atas. Umur 14 tahun tuan-tuan minta duduk saf pertama perang dengan tentera kafir. Kita umur bukan 15, 75. Saf pertama solat pun tak nak. Kan pelik kita. Kita dah tua, rela duduk kat belakang sampai tak rasa apa-apa. Bahaya. Kita tak rasa nikmat yang Nabi kata seandainya mereka mengetahui saf pertama itu besar ganjarannya sehingga mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kita tak payah merangkak. Ada motosikal, ada kereta datang. Tapi masuk dan tak ada teringin dengan tawaran Allah untuk saf pertama. Tuan-tuan, kita yang sudah 60, tolong ambil perhatian. Hadisnya sahih. Kata Nabi, barang siapa yang sudah diberi 60 dan kemudian dia meninggal selepas umurnya 60, maka Allah tidak akan menerima sebarang keuzuran dan alasan. Mati berapa? 65. Allah tanya, kenapa tak ngaji Quran? Tak cukup masa. Allah tak terima dah. Kenapa tak pergi surau? Tak ada masa. Allah tak terima dah. Kenapa belum mentauhidkan Allah? Masih syirik nang buti nang kui, buti kui. Contohnya begitu. Allah dah tak terima dah. Umur 60. Jadi, yang muda-muda macam ni masih lagi. Itu pun tak boleh percaya sangat. Sebab orang lain sampai 65, takut dia sampai 14 saja. Sudah mati. Kan? Maka hujung nyawa kita adalah pada setiap hari yang berlaku itu ada kemungkinan hujung nyawa kita. Jadi penting. Baik. Dalam bulan Rejab ini, dalam umur kita yang duk sambut. Saya mengajar benda yang senang. Tapi kadang-kadang bila kita cek, Allah lemahnya tu. Bulan Rejab kan bulan Islam. Bulan bila atuk nenek kan ya, cucu tanya bulan Rejab, bulan Islam, bulan yang keberapa atuk? Sedangkan atuk umur 85.
Atuk kalau bulan orang putih dia hafal. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Hafal. Dari masuk sekolah sampai pencen. Hafal. Tapi kalau bulan Islam, awak udah 85 cucu tanya. Atau bulan Islam kan mula dengan Muharram. Atau udah 85. Je. Atau bulan Muharram, bulan Islam mula. Lepas bulan Muharram apa? Atuk yang umur 85 jawab muhalal. Lepas Muharram, muhalal. 85 tahun jadi orang Islam, bulan Islam belum hafal. Takkah kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Siang, malam, pagi, petang, Allah beri 3 buah rumah. 1 duduk, 2 homestay. Allah beri 3 bini. Menikah serentak atas pelamin 3 orang sekali. Allah bagi 3 buah motosikal, 3 buah kereta. Allah bagi 3 bidang tanah. Segala macam Allah bagi. Tiba-tiba bulan Islam jadi orang Islam tak hafal. Allah. Itu saya suka buat perkara macam tu. Supaya kita duduk dan muhasabah merenung. Ustaz, memanglah tak hafal sebab tak tahu. Bulan orang putih awak tahu. Sebab awak cuba mengambil tahu. Bulan Islam awak tak mengambil tahu. Sedangkan bulan Islam sudah diwartakan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah, surah 9 pada ayat 36. Ada dalam Quran. Allah kata, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ilal akhiril ayat. Kan ya? Bila Allah menyebut perhitungan, perkiraan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12 syahra. 12 bulan. Semenjak kat mana Allah bagi tahu tu? Fi kitabillah, dalam Al-Quran. Semenjak bila ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah mencipta langit dan bumi, dah ada jumlah 12 bulan tu. Tapi heran kita, semenjak belum terciptanya Nabi Adam, belum diturunkan Nabi Adam, sudah ada jumlah 12 bulan itu, dan herannya kita tak hafal-hafal. Kerana sebab kita kurang mengambil peduli tentang agama yang kita anuti. Akhirnya orang putih ambil bulan Islam daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Tukar nama pergi Januari sampai Disember. Akhirnya kita orang Islam tertipu. Kononnya kalender itu dicipta oleh orang Barat. Kita jadi orang Islam, kita tak tahu. Rupanya ada dalam Quran. Dan dalam 12 bulan itu Allah kata, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang paling mulia di antara 12 bulan itu ada. 4 bulan tu berapa? 4. Rupanya bukan kata 12 bulan tak hafal. 4 bulan tu pun tak hafal juga. Tu kan. Bulan-bulan Al-Haram, kata Nabi, salasatun mutawalliyatun. 3 bulan berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun Mudhar alladhi bainal Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rejab yang duduknya antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang mulanya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Ini bulan-bulan yang dipanggil sebagai hurum atau haram yang sangat mulia. Yang di dalamnya kalau dilakukan kebaikan dan ketaatan, gandaan pahalanya banyak. Yang di dalamnya itu disediakan keberkatan yang sangat besar, maka jom kita merebut peluang. Tapi rebut pun malam ni dah 28 ke malam ni? Kan ya? 28. 28 dah. Penghujung hari dah. Rupanya ada orang tak sedar. Rejab rupanya. Udah nak habis bulan baru sedar. Rejab ke? Tu. Maka rugi. Ya.
Ini yang jadi kenapa? Disebabkan kadang-kadang umur kita berlalu pergi. Ini belum start tuan-tuan. Ni baru mukadimah ni. Sebab tak start lagi Isra Mi'raj. Tapi nak cerita pasal bulan dulu. Kan cerita pasal bulan. Maka kalau dalam Al-Quran kita baca ayat tadi kan, Allah kata dalam surah apa? Al-Isra. Surah 17 ayat 1. Ya, anak-anak tahfiz anak-anak tahfiz cuba ketika menghafal surah, maka tolong ambil berat. Contohnya awak ada kat surah mana? Surah Al-Baqarah, surah yang pertama. Contoh kan ya. Awak ada kat surah mana? Saya kat surah Taubah. Surah At-Taubah surah yang ke-9. Begitu. Ambil peduli. Jangan hafal gitu je dan dia tak mengenali apa yang dihafalnya. Maka rugi. Jangan pula anak-anak tahfiz, kenapa nak jadi hafiz Quran? Besok nak jadi imam. Tak payah kalau gitu. Oh, esok nak jadi imam. Tak, bukan. Kalau nak jadi imam, hafal 3 qul pun boleh jadi imam. Maka hati-hati, betulkan itu. Jadi kita ni buat baik-baik. Dalam Al-Quran, salah satu ayat dan paling sempurna cerita tentang Isra wal Mi'raj. Satu-satunya yang paling sempurna. Bukan yang tak sempurna, tapi paling sempurna. Allah kata dalam surah Al-Isra, surah 17, pada ayat pertama. Ya, kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu je. Sempurna cerita dia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Daripada Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestin. Dan perjalanan itu diberkati dari awal sampai habis. Tak ada sebarang gangguan. Linuriyahu min ayatina. Kami bawa hamba kami untuk kami buka pandangan hanya untuk melihat sebahagian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran itu clear, semua clear. Cuma hari ini masih ada lagi mereka-mereka yang orang Melayu, Islam original, masih tanya lagi, betul ke? Ada lagi rupanya. Sukar meyakini kejadian Isra wal Mi'raj. Sukar. Saya pernah berhadapan dengan satu kuliah, sebab saya banyak mengajar kuliah Al-Janaiz, jenazah. Daripada sakit sampai meninggal dunia, segala pengurusan. Kan ya, berbelas tahun, 15 tahun, 16 tahun, kitab tu tak habis lagi. Ya, tapi ada orang, bila kita cerita tentang apabila dia mati, hadisnya sahih, riwayat yang sahih, dia dimasukkan ke alam barzakh selepas orang pertama meninggalkan tanah perkuburan, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir dan kemudian mendudukkan dia di dalam kubur. Bila dia sebut saja menduduk, dia terus angkat tangan, Ustaz, mana mungkin nak duduk? Kita di dalam tu pun mengiring, berbaring. Kat sana ada papan, kat sana ada tanah. Manusia bila bercakap, dia melambangkan kebodohannya. Sebab tu tuan-tuan, muka kita dalam Facebook nampak cerdik. Elok je, pakai kod pula tu ambil gambar. Masa diam. Bila bercakap, bodoh rupanya. Sebab tu jangan bercakap kalau kita tidak tahu. Nanti kita buka keaiban diri sendiri. Okay? Jadi orang tak percaya, dia kata ada malaikat datang dan mendudukkan. Malaikat datang dan mendudukkan orang yang meninggal tu bukan berada di alam kubur, tapi berada di alam barzakh. Alam barzakh, kita bukan tahu dia duduk di mana. Itu benda-benda yang dipanggil sebagai sam'iyat dan ghaibiyat, yang kita punya konsep adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Bukan sami'na wa asayna, bukan dengar tapi engkar. Itu ada. Maka Isra wal Mi'raj ini terjadi bagaimana? Baik, berpandukan surah Al-Isra, surah 17 pada ayat pertama, berpandukan hadis yang banyak, hadis-hadis sahih.
Isra' itu mana? Isra' itu daripada Masjidil Haram di Makkah, poin paling jelas Hijr Ismail. Hijr Ismail, ya. Dan itu paling jelas lah. Allah utuskan malaikat Jibril dan juga Buraq ambil Nabi di Hijr Ismail. Okey, dan itu dinamakan Isra. Ambil di Hijr Ismail, Masjidil Haram di Makkah, terus pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kebanyakan peristiwa yang berlaku dalam Isra, hadisnya lemah, dhaifun jiddan, malah maudhu', palsu. Peristiwa yang digambarkan itu kononnya ada dunia dilaporkan macam seorang wanita tua yang udah bongkok, bukan 1, 2 dan 3 bongkoknya. Kemudian dia menghiasi badannya dengan emas dan berlian. Kononnya dunia dah tua tapi dunia itu nampak cantik, menipu kita. Hadis tu palsu, bukan kata dhaif saja. Jadi hati-hati. Bila kita duduk dalam grup WhatsApp, bila kita menerima macam-macam berita, jangan cepat percaya. Satu. Dan jangan cepat share dengan orang lain. Kenapa? Sebab, tuan-tuan kalau belajar hadis, ada 2 keadaan. Pertama, apabila kita menyampaikan hadis palsu atau beramal dengan hadis palsu sedang kita mengetahui, maka hukumnya berdosa besar. Dan kedudukan kita, kata Nabi, siap tempatmu dan kerusimu atau tempat dudukmu dalam api neraka jahanam. Tu bahaya. Ada orang tanya dengan penulis kitab Syarah Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada orang tanya, ya Syekh, yang menyampaikan hadis palsu itu dosanya besar, siap tempat duduk dalam neraka. Tapi saya menyampaikan hadis yang saya cuma tahu bahawa itu hadis, cuma saya tak tahu sahih ke tidak. Saya sampaikan, maka hukumnya awak berdosa kerana menyampaikan sesuatu yang awak pun tak tahu ianya sahih ataupun tidak. Hati-hati. Tambah kita ustaz-ustaz ni kan, kena jaga. Asal nak bagi orang dengar, nak bagi seronok cerita je, macam-macam dia kona baringnya. Maka kadang-kadang dia menyebut hadis-hadis yang palsu. Siapa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berbohong atas nama Nabi tidak sama seperti berbohong atas nama orang lain. Berbohong atas namaku, kata Nabi, sedang dia mengetahui kepalsuan itu, maka siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Hidup tempat duduk dalam neraka sudah ada. Belum mati. Belum mati. Bilal bin Rabah belum mati, taman syurga dah ada. Kita belum mati, tempat duduk dalam neraka dah ada. Kerana menyampaikan hadis yang palsu. Hati-hati. Jadi, kalaulah kita rasa macam tak selesa dengan ceramah tu, angkat je tangan. Ustaz, saya nak tanya. Saya ni tak berapa pandai. Tak apa, Ustaz pun tak berapa pandai. Begini, tanya. Jangan kita beramal begitu je. Sebab tu, dalam Islam, ilmu adalah perkara yang paling pokok dalam Islam. So, baik. Isra adalah daripada Mekah pergi ke Palestin. Dan Mi'raj daripada Palestin naik ke Baitul Izzah, langit dunia. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Naik selepas itu Baitul Ma'mur. Dan selepas itu keluar daripada Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ketika bertemu dilaporkan dalam hadis yang sahih, Ibn Hajar Al-Asqalani ambil hadis tu, dia beritahu bahawa kedudukan Nabi berhadapan dengan Allah itu jauhnya lebih kurang 2 busur anak panah. Itu hadis yang sahih, yang wajib kita yakini kerana itu hadis yang sahih. Bahaya, sangat-sangat bahaya kalau kita cerita benda yang merapu-merapu ni, jangan cerita. Kononnya ada orang berenang-renang dalam neraka, dalam keadaan berenang dalam darah kononnya, sebab dulunya dia makan darah orang. Tu kan. Kononnya itu, kononnya ini dan sebagainya. Hati-hati. Sebab banyak hadisnya adalah hadis yang dhaifun jiddan maupun maudhu', palsu. Maka apa yang kita perlu pelajari adalah ketepatan.
Sebab kita nak ikut hadis Nabi, kita ketepatan. Baik. Dalam perjalanan Nabi SAW, kita buat penceritaan supaya jadi penghayatan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Nabi SAW memang benar ada hadis menceritakan sebelum dibawa, Nabi itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ya, betul. Belah dada macam mana, Ustaz? Ubat bius pun tak ada. Tu kadang manusia tu. Dia cari jalan nak menentang. Ya, nak menentang qat'inya, ketepatan yang Allah bagi tahu. Ketika sebelum bergerak daripada Hijr Ismail, memang Allah perintahkan malaikat belah dada Nabi, mengeluarkan jantung hati Nabi. Bagaimana Allah menguruskan? Leave it to Allah. Itu urusan Allah. Kita tak payah fikir apa buat Allah buat macam mana, Allah buat macam mana. Yang kita fikir, kita buat ke tidak. Kan? Jadi bila operation lah kita katakan belah dada itu dibuat, Allahur Rabbi. Allah kan sifatnya dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nakkan sesuatu, yaqulu, lalu dia berkata kun jadi, fayakun jadi. Udah. Ini kita sibuk fikir masa tu pakai apa? Gergaji ke? Itu kan. Maka Allah keluarkan jantung hati Nabi, lalu dibasuh dan dicuci dengan air Zam-Zam. Hadisnya sahih. Lalu dimasukkan kembali, juga hadisnya sahih. Apa nak menunjukkan tu? Nak tunjukkan jaga hati. Nabi, dua manusia yang cuma dua ni sahaja yang digelar sebagai Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasihnya Allah. Kata Nabi SAW, Allah mengangkat Ibrahim AS sebagai Khalilullah, dan kemudian Allah memilihku menjadi kekasihnya Khalilullah. Dan seandainya aku diberi pilihan memilih antara manusia menjadi kekasihku, sudah tentu ku pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Tetapi Allah tidak membenarkan kerana dia adalah kekasih Allah. Kalau kita, siapakah yang kalau diberi pilihan siapa kekasih kita? Priti Zinta, Aishwarya Rai. Contohnya gitu. Iya, sungguh. Allah Rabbi. Ya? Jadi itu hakikatnya. Nabi SAW yang sangat-sangat dijaga oleh Allah, ketika nak jumpa Allah, dibersihkan hati. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Istighfar. Istighfar, minta ampun. Nabi istighfar satu hari berapa banyak? 70 atau dalam hadis lain 100 kali. Istighfar Nabi paling pendek, hadisnya sahih. Astaghfirullah. 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 Itu aja. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Dan istighfar paling baik sorang-sorang. Diam-diam, sembunyi-sembunyi. Bukan rame-rame. Iya. Kadang-kadang masa kempen Jumaat, subuh umpama Jumaat, sampai jalan raya. Esoknya dah tak ada orang di masjid. Iya sungguh. Ini perangai kita. Tutup, terpaksa polis jaga. Buka jalan raya tu. Ada tempat solatnya 2 kali kena buat. 3 kali kena buat. Hari Jumaat pagi full. Semua. Tiba-tiba Sabtu tinggal tukang azan dengan tukang imam saja. Ruyuk. Ghaibian. Iya sungguh. Alahai bulan Ramadan, kalau ditanya pada pengurusi An-Naim, udah tentu mau dibesarkan surau ini bulan Ramadan. Kan? Udah tentu. Tapi bila selepas 15 hari cancel, tak jadi besarkan. Penuh. Tiba-tiba hilang. Ruyuk. Ingatkan mati. Rupanya tahun depan ada.
Kita harus belajar begitu. Jangan buat mengikut majlis. Ya Allah, sambutan Maulidur Rasul, sambutan malam cinta Rasul, stadium 16.000 orang. Yang pergi sambutan esok subuh belum tentu ada di masjid solat Jumaat. Iya, ini realiti yang terjadi. Jadi hati-hati. Jangan seronok kerana majlis. Allah tak pandang pada majlis. Allah pandang pada sifat harianmu. Beramal dengan sunnahnya Nabi SAW. Maka poin pertama malam ini baru dah start. Iya. Poin pertama malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, jom jaga hati. Dalam setiap juzuk kehidupan hati, niat yang paling utama. Adik-adik sekolah tahfiz, ketika jadi imam, jangan terpedaya dengan setan. Iya. Cantik, jubahnya udah, sarbanya cantik, ridaknya 2 kiri dan kanan. Contoh, ridaknya 2 kiri dan kanan. Jadi imam solat tarawih. Contohnya tak lama lagi ni. Solat tarawih. Allah. Kita pun terkejut. Budak ni takbir ke azan. Takbir je 28 harakat. Bukan 12. 28 harakat. Kita tunggu tak turun-turun. Udah takbir panjang. Kau tunggu kejap lagi apa dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Malam pertama. Yasin. Bergegor kepala lutut makmum. Iya. Imam umur berapa sekarang? 15 tahun. Makmum 85. Nabi pesan, wahai imam, ketika menjadi imam pada makmum yang ramai, pandangilah belakangmu. Ada makmummu as-saghir, budak kecil ni begini. Budak kecil tak boleh solat lama. Allahu Akbar, garu sana, garu sini, garu sana. Nyembang dengan kawan komposer ke tidak ini? Iya. Itu nama budak. Kata Nabi begitu. Ada jamaahmu itu al-kabir. Orang yang dah terlalu tua. Yang datang dalam keadaan gaut. Mengesot. Darah tinggi 210, kencing manis 28. Al-kabir. Jadi mudahkan solatmu. Ada jemaah yang ketiga, ad-da'ifun. Orang yang lemah. Siapa lemah? Saya dengan ustaz pun sama lemah. Pergi bazar Ramadan 19 lorong kita jalan. Salat maghrib, Allah. Terus menguap. Imam salat maghrib, sendawa je kerjanya. Imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, buka puasa 3 kali tambah. Ya Allah, tu. Ada jamaahmu al-maridun, orang yang sakit. Ada jemaahmu al-hajatun, orang yang ada hajat. Selepas solat nak ambil anak dia di asrama, nak bawa isteri dia pergi buat medical check up dan begitu begini. Kata Nabi, wahai imam, ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tapi ketika kamu solat sendirian, maka baca ajalah yang panjang mana kamu suka. Imam kita pelik. Masa jemaah ramai 1 juzuk. Tobat kita malam tu. Besok tak datang dah. Time solat sendiri, inna a'tainakal kautsar. Tu hati-hati adik-adik. Sebab saya ada sekolah tahfiz, saya tahulah membetulkan niat. Sebab tu hati dalam Hindustan sebut tak? Dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Kenapa? Dia buat amal tak? Dia buat amal. Tapi tempatnya tak ada dalam syurga. Semua orang baca kitab Riyadus Salihin. Salah satu kitab
Pondok Ustaz kena suruh Ustaz. Kalau tak ada lagi lah, baca kitab tu. Tiap-tiap hari. Kitab Riyadhus Salihin. Taman orang-orang saleh. Penulisnya itu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Nawawi sebahagian pendapat kata mati 45, sebahagian pendapat kata 48. Katalah 48. Belajar mengajar, mati tak sempat menikah. Kita menikah, mati tak sempat belajar. Iya. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang Soleh, ada satu bab tentang niat. Ada 3 kumpulan manusia yang isinya neraka, amalnya seperti baik. Orang yang pertama, orang yang pergi perang di jalan Allah. Orang yang pergi perang di jalan Allah, dia pergi perang tu mengharapkan harta rampasan perang. Mengharapkan kemenangan, lalu dia diberi pangkat. Daripada major naik ke lieutenant colonel, pergi ke colonel, pergi ke brigadier general dan full general. Berangan-angan. Kalau boleh bajunya tu biar berat dengan pangkat-pangkat dan perkhidmatan dia tu. Maka dia kemudian mati. Ketika dia mati, di akhirat nanti Allah tanya, wahai syuhada, apa yang kamu buat dengan kehulu balangan yang kami pinjamkan? Aku berperang di jalanmu ya Allah, atas namamu. Allah kata, kadzabta. Kamu pembohong, kamu berdusta. Sedang kamu berperang hanya mencari nama untuk dipuji dan mencari keinginan duniamu. Dihampas wajahnya, lalu dicampak dalam api neraka. Mati apa? Mati dia dalam keadaan mati seperti syahid. Orang yang kedua, Ahlul Quran. Ini saya peringat adik-adik ni sekolah tahfiz. Ahlul Quran. Ahlul Quran, belajar tajwid, belajar lagu. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, 14 lagu, double. Belajar tu semata-mata nak masuk pertandingan aja. Mau digelar sebagai musabaqah qari dan qari'ah tilawatul Quran peringkat sekian. Sedangkan hukum dalam Al-Quran dia sendiri lawan dan dia tidak beramal dengan hukum dalam Al-Quran. Maka ditanya padanya di akhirat, wahai qari dan qari'ah, lelaki dan perempuan, telah kami beri kepadamu kemampuan menguasai Al-Quran dengan lagunya Soba, Nahawan, last kali tak ketahuan. Iya sungguh. Apa jadi? Aku baca Quran, aku ngajar Quran, aku masuk pertandingan dan akhirnya aku mati. Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Ketika kamu baca Al-Quran, kamu hanya mengharapkan pujian untuk kamu digelar seorang qari dan qari'ah dan kamu sudah mendapat pujian dari manusia, lalu dicampak dalam neraka. Kita langsung tak baca Quran. Contohnya lah kan. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Allah tanya di akhirat nanti, apa kamu buat dengan harta yang kupinjamkan untukmu? Aku bina surau An-Naim. Duit aku 85% surau An-Naim. Aku hantar ke pusat pengajian ustaz di sekolah tahfiz. Bagi bulanan 20,000. Contohnya begitu, ada ke? Macam tak ada je. Tu kan. Bagi bulanan 20,000 sebulan. Aku bagi ke Masjid Al-Azim, contohnya masjid negeri 2-3 juta, gini. Dan aku mengharapkan redamu. Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Kamu memberi dan dalam hatimu menginginkan kamu digelar seorang dermawan dan kamu sudah digelar. Lebay mana? Lebay tabur duit. Kan ya? Bagi je begini. Akhirnya dia dicampak ke dalam neraka. Punca mana? Bukan tak beramal. Beramal. Tapi kat sini. Sebab tu Nabi sebelum dibawa bertemu Allah, dia cuci dulu hatinya. So kita tak boleh buat gitu. Pergi General Hospital, minta operation cuci jantung. Tak boleh. Mati terus kita. Jadi, Nabi dicuci. Bagaimana cuci kita? Kaedah pertama yang tadi. Istighfar, pendek. Astaghfirullah. Tapi katakanlah ada dosa yang kita rasa macam berat. Dosa besar, maka tambah dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Yakni maksudnya ampuni aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Kalau itu belum rasa cukup,
Guna yang panjang. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Lafaz yang paling sempurna adalah hayyal qayyum. Boleh rujuk dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Bukan hayyul qayyum. Hayyul qayyum sebahagian petikan ayatul kursi. Jadi kalau yang panjang itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kalau tanya saya, buat yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dengan kedua itu, Nabi buat yang itu. Nabi buat yang tu 70 hingga 100 kali. Orang yang bertaubat, pertama itu dia minta ampun. Yang kedua, berhenti, jangan buat lagi. Ustaz, saya taubat. Besoknya saya tahu buat. Kan lain bunyinya. Kan? Ustaz, saya ni buat benda haram. Berhenti. Itu nama taubat. Ustaz, saya dah solat taubat. Tapi besok ulang balik. Solat taubat itu kaedah. Itu pun kaedah kalau nak minta ampun. Contohnya begini. Ada seorang makcik tanya saya. Dia kata, Ustaz, kena tambah aircon ni. Okey. Dia kata, Ustaz macam ni, Ustaz. Saya ni, apa namanya, dia panggil, saya buat silap. Saya buat salah dan saya buat dosa. Maksudnya dosa tu besar. Saya nak istighfar, saya nak minta ampun. Bila perlu saya buat solat taubat? Saya tanya dia balik. Penceramah, orang yang faham, dia takkan balas terus. Dia akan tengok pemahaman dulu. Apa situasi soalan tu? Kita tanya balik. Tak apalah, Acik. Acik ni selalu buat bila? Dia kata macam ni. Dia panggil akak lah, acik lah, macam-macam lah. Gini, akak buat atau acik buat pukul 4 pagi. Betul ke tidak, Ustaz? Saya kata betul. Kalau dosa yang akak buat tu pukul 3.30 pagi. Jadi logiklah solat taubat pukul 4 pagi. Tapi kalau awak buat dosa pukul 10 pagi, pukul 4 pagi esok pula baru nak solat, kalau mati maghrib, gimana gayanya? Ini masalah kita. Sedang Nabi kata, barang siapa yang berdosa, maka apabila merasai akan dosa, baiki kaedahnya dengan cara berwuduk dengan sempurna, kemudian solat 2 rakaat. Dan mohonlah ampun daripada Tuhanmu ketika setiap kali sujudmu. Allahu Akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh baca, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim berbuat dosa pada diriku. Tolong ampuni aku, ya Allah. Kalau itu panjang pendek kan, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Kalau itu masih panjang, Rabbi ghafirli, ya Tuhan ampuni aku. Itu kaedahnya. Minta ampun, dan minta ampun. Ya, bukan tunggu besok baru nak buat. Ini dosa masa umur 28, umur 88 baru nak buat sembahyang solat taubat. Memang tak kena. Memang tak kena. Itu kena faham. Maka solat taubat ini bila? Apabila berlaku dosa, maka segera solat taubat, mohon ampun kepada Allah. Sebab Allah itu innallaha ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Baik. Dalam bab hati ini, niat ni dia macam alamat. Dia macam alamat. Kalau awak buat kerana Allah, alamat tu sampailah kepada Allah. Tapi kalau awak buat kerana manusia, alamat itu kan sampai pada manusia dan Allah tinggalkan untuk manusia. Pergilah minta tolong dengan manusia. Itu. Ya. Hati-hati. Kita paling takut apabila hidup kita ini, kita tidak tahu membersihkan niat, hati kita ini. Dan paling buruk pula, udahlah tak membersihkan diri kita. Malah selalu nengok salah orang lain. Salah tu. Kau tengok. Orang masjid dengan surau pun perangai sama. Iya. Mentang-mentanglah dia datang masjid, mengata ke orang yang tak datang pula tu. Kau tengok. Lalu sebelah masjid, break pun tak makan. Patutnya kalau dia datang masjid, dia pergi jumpa orang tu dakwah, bagi salam, tanya khabar, jom pergi masjid. Kau ke kawan aku waktu sekolah zaman 1971.
Jomlah. Udah selesai. Ini dah. Lagi mari masjid, lagi kuat mengata ke orang. Lagi pakai jubah, lagi pakai serban. Orang lain semua masuk neraka. Dia seorang aja syurga. Lagi dia belajar, orang lain semua batal. Dia seorang je sah. Tanda itu syaitan sedang menguasai dia. Tuan-tuan, kalau nak belajar, kalau kita belajar ilmu, ulama selalu mengatakan bahawa belajarlah meraih kepelbagaian pandangan selagi bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya Nabi SAW. Mazhab, saya Alhamdulillah sempat belajar kitab 4 mazhab. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sempat belajar di luar dulu, semasa belajar sikit-sikit tu 4 mazhab juga. Bermula dengan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahawa menyentuh perempuan tanpa lapik semasa wuduk atau menyentuh isteri, maka hukumnya tidak batal wuduknya. Tidak batal wuduknya. Kan, bersetubuh baru dianggap batal. Turun kepada lepas Imam Hanafi, Imam Maliki, Tok Guru Asy-Syafi'i. Imam Maliki kata menyentuh perempuan tanpa lapik atau menyentuh isteri tanpa lapik hukumnya tak batal wuduk, melainkan sentuhan yang mendatangkan seram sejuk. Apa seram sejuk? Syahwat. Syahwat. Kan? Nafsu. Kalau kita nak keluar rumah, tiba-tiba cium isteri, remang bulu roma. Batal. Masa tu. Itu. Saya cakap direct je bagi faham. Kan? Turun pada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan tanpa lapik ketika wuduk atau isteri, hukumnya batal wuduk. Turun bagi mazhab Imam Hambali yang menguasai anutannya di Makkah dan di Madinah, mengatakan tidak batal wuduk, melainkan apabila rasa syahwat. Jadi jumhur mengatakan bahawa menyentuh perempuan itu tidak batal, melainkan adanya syahwat. Kerana Nabi mencium isterinya ketika nak pergi ke masjid. Lalu Nabi solat. Atau kadang-kadang kita jemput imam-imam tarawih kita daripada Pakistan. Kami belajar di sana dan mazhab Imam Hanafi. Orang Pakistan menganggap bahawa menyentuh isteri tidak batal. Kita jemput dia jadi imam. Sedang sebelum keluar dari rumah dia cium isteri dia tadi. Dan jangan kita kata, subhanallah, batal. Gitu. Itu. Tak ada ilmu. Ya Allah, tuan-tuan, saya itu pernah satu tempat di sebuah negeri. Tapi yang pasti bukan Melaka. Di sebuah negeri. Masjidnya besar, ada kuliah perdana subuh. Lalu saya imam ketika itu, dijemput imam. Tetapi pada hari itu memang kita tak baca kunut. Sebab ketika qiyamul lail kita dah bagi penjelasan supaya meraihkan. Nak cuba solat ni tanpa kunut agak-agak awak sah ke tidak? Contoh begitu. Nak meraihkan itu. Maka hari itu kita dah cuba untuk tak baca kunut. Tetapi ada satu bas rombongan yang singgah solat. Akhirnya bila kami tak baca doa kunut, selesai semua bagi salam, dia bagi salam, dia pindah pergi satu tempat, dia qadha pula kat situ. Nampak tak kebodohannya manusia? Imam Syafi'i ketika pergi tempat anak murid mazhab Imam Hanafi, dia ra'i, dia tak baca pun doa kunut. Maka jangan jadi perbalahan dalam hidup kita kerana benda-benda yang furuk, lagi cabangan-cabangan kecil. Ada orang tanya, Ustaz, kalau Tok Imam tak baca doa kunut, macam mana cerita Ustaz? Lega lah, cepat habis. Iya. Habis kalau dia baca doa kunut, angkat tangan, amin. Udahlah, yang nyombong sangat, kenapa? Ini dah, Imam Allahu Akbar sujud. Kita subhanallah kunut. Kan. Jangan masa awak diam nampak cerdik sebab awak pakai serban. Bila awak kata kunut, nampak terang awak bodoh. Itu. Jadi hati-hati. Nah, di sana kembalinya apa?
Ini hati, kalau hati tak jaga, ya Allah. Saya nak tekan dalam bab hati. Isteri saya baru menikah dengan dia lebih kurang 2 tahun lebih. Selepas kewafatan isteri pertama, jangan salah faham lah orang perempuan. Dia orang selalu kata, ustaz-ustaz memang tak ada kerja lain. Ustaz ni tak tahu lah ni. Belum. Kan ya? Macam tak ada kerja lain. Ya, betul. Isteri saya meninggal bulan 3, 2011. 2021. Lupa dah. Kita menikah bila? Bulan 5 kita start proses bulan 5. Bulan 3 meninggal, bulan 5. 2 bulan aja. Sebab kita bukan ada iddah 4 bulan 10 hari. Jadi siapa-siapa yang bini mati, jangan tunggu. Cari belakang kot ada kosong lagi. Sungguh. Nikah ni seronok, pahala besar. Pahala besar, jangan mati dalam keadaan tak ada pasangan. Saidina Ali selepas kewafatan Fatimah, yaknilah 7 atau 8 bulan selepas kewafatan Nabi tu kan. Fatimah meninggal, lepas Fatimah meninggal 7 hari Ali menikah. 7 hari. Imam Ahmad Hanbal lepas isterinya meninggal 2 hari aja. Menikah. Yang awak tunggu sampai 13 tahun ni kenapa? Tapi kalau dah tak laku, tak boleh buat apa lah. Saya pesan dengan isteri saya ni, jaga hati, jaga hati. Saya pesan dengan isteri saya, tolong ketika kita menikah, jangan sibuk mencari kelemahan dan kekurangan pasanganmu sehingga kamu kehilangan waktu merenung kelebihan yang dia ada. Ini masalah hati. Sibuk, bang, tak habis-habis. Orang tua tu kerja daripada muda sampai ketua. Daripada putih, hitam kena cahaya matahari. Ada je yang tak betul. Ya, ada je. Ustaz, ni, minta maaf ni soalan betul bagi orang perempuan ni. Ya, soalan betul. Orang kelebang ni kena ambil perhatian. Baik. Ada soalan ni kata Ustaz. Ustaz ada tak doa-doa khas? Kenapa? Saya selepas 38 tahun menikah dengan suami saya ni, tak pernah ada rezeki yang baik. Masalah aja. Tak ada rezeki yang baik-baik langsung. Saya kata, Acik, rasanya Acik tak tengok apa yang ada kot. Dia balas balik, apa yang saya nak tengok Ustaz, semua tak ada. Kita pula kena marah. Apa yang saya nak tengok? Saya kata, Acik, cuba timbang berat badan. Acik masa menikah dulu berat 55, sekarang 85. Tu bukan rezeki ke tu? Cuma kita lupa diri aja. Allah. Sebab tu dengan isteri tuan-tuan macam tu kat kita. Dengan isteri, kalau isteri pandai masak, makan. Jangan komplain. Isteri pandai masak, kita makan. Kalau isteri tak pandai masak, food panda. Food panda je, ya. Food panda je. Kenapa food panda? Pahalanya besar. Patah dah ni. Okey, biarlah. Okey. Ya, food panda je. Senang. Kalau kita orang lelaki, paling tidak roti canai, teh tarik, dah habis. Nak makan pun tak boleh, kerja manis 27. Dapat isteri, Alhamdulillah, saya dapat umur 28 tahun. Jadi, dia belanja tinggi lah sikit. Bila dia belanja tinggi, saya dapat pahala. Beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah dan sebagainya. Dapat banyak sikit. Dah selesai. Maksudnya apa? Bentuk hati untuk meraih pasangan kita. Tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim, ni masalah hati ni. Dalam Quranul Karim, surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du, surah 13 pada ayat 23. Allah kata mereka-mereka yang beriman akan masuk ke dalam syurga bersama ibu dan bapakmu. Bersama pasangan hidupmu. Bersama zuriat keturunanmu. Man amila salihan, daripada mereka yang beramal saleh, semuanya akan berhimpun dalam syurga. Kita tak nak kita seorang. Ni ayah-ayah, mak-mak, ketika datang ke masjid, anak awak 21 tahun di sana, bawa kemari. Bawa. Adik, jom ikut abah. Kan ya, cucu umur 16 tahun, jom ikut atuk. Ikut saja. InsyaAllah, datang masjid dan surau ni untung. Datang dapat pahala, datang dapat barakah, dapat rahmat. Kejap lagi ada makan. Ada makan lepas ni?
Ada kan? Mesti ada. Kalau tak ada, tak achieve. Ya. Kejap dia ada makan. Lepas tu lagi cerdik orang perempuan. Dalam beg ada plastik dengan getah. Siap bungkus lagi. Udah. Nikmat itu. Kan? Ya. Tetapi Allah bukan nak tengok kejayaan kita. Tapi Allah nak tengok usaha kita buat ke tidak. Ustaz jaga anak-anak tahfiz. Ustaz bukan boleh ubah dia. Dia sendiri kalau nak. Kalau tak nak, tak boleh siapa buat. Isteri kita, suami kita, kalau dia nak kepada Allah Ta'ala, selesailah. Tapi kalau dia tak nak, kau pusing lah. Ni ada orang kata gini Ustaz. Ni, pelajar saya seorang ni keras betul Ustaz. Tak mau belajar. Ustaz tolong buat air penerang hati. Tak payah. Kalau dia sendiri tak nak berubah, tak payah. Ni anak-anak ambil SPM ni. Minum air penerang hati ni. Allahu Akbar. Kenapa buka lah? Ya, minum air penerang hati ni sampai 20 botol. Kembung perut. Fail juga. Baca buku pun malas. Solat pun tidak. Study group pun tak ada. Tuition pun tak nak pergi. Tiba-tiba minum air penerang hati. Memang setiap sepanjang bulan, exam semua merah aja. Ada cita-cita nak dapat A. Kau janganlah berangan. Mak pula, ya Allah, bulan anak ambil SPM. Sahaja aku puasa sunat kerana anak aku ambil SPM. Ya Allah. Buat puasa sunat asbab anak nak ambil SPM. Macam mana nak jawab dengan Allah Ta'ala? Sedangkan sepanjang tahun lepas, tak ada pun puasa sunat. Itu menandakan bahawa kepincangan di dalam hati kita. Tuan-tuan, hati kita ni macam penyakit. Asal hati kita tu semua elok. Asalnya lah. Masa awal-awal tu hati dia elok. Bila dia besar sikit baru dia kona gitu. Kita lahir-lahir ada ke kencing manis? Tak ada. Tak ada kencing manis. Tapi start dari umur 18, teh tarik, tambah teh, tambah susu. Susu pekat tambah, gula tambah, susu cair tambah. Kan? Umur 35, confirm kencing manis. So, dia datang bukan begitu. Tak. Dia ambil masa. Macam tu juga rosak hati kita, dia ambil masa. Umur 18 dah pandai sikit, aula perangai jahat dah. Mula nak belajar tipu mak bapak dah. Dulu masa tak ada handphone, tak pandai tipu mak bapak. Dah ada handphone, dah mula pandai tipu mak bapak. Masa tak ada handphone, tak pandai tengok benda-benda yang bukan-bukan. Tapi bila dah ada handphone, udah. Malam lagi, buka. Buka apa? Cerita yang bukan-bukan contohnya lah. Cerita ini yang kadang-kadang tak ada manfaat. Kalau yang manfaat tu tak apa. Macam kita orang tua-tua. Ya, peminat Hindustan. Buka Hindustan tak gini besar gini. Kan Hindustan. Muskurani ki baja tumho gunggulani ki baja tum ho jiya jaina era piyare. Sambung. Ya, sungguh hafal kita. Ya Allah, maka betulkan hati. Hati ni ada beberapa peringkat yang saya awal-awal mengajar kepada isteri saya. Ya, ilmu yang paling awal saya mengajar isteri saya, jaga hatimu. Kerana hati rosak dalam 3 peringkat. Peringkat pertama, kalimahnya adalah rasa berdosa, rasa bersalah bila buat dosa. Itu bagus hati itu. Sebab setiap manusia tak dapat lari dari dosa. Ngata orang, Allah, ngata orang ni istighfar gitu. Ya, rasa bersalah bila buat dosa, istighfar dan patah balik. Itu hati yang baik. Tapi kalau dia rasa bersalah, buat lagi. Rasa bersalah, buat lagi. Dia akan naik kepada satu peringkat kedua kerosakan hati. Rasa biasa bila buat dosa. Contoh, kita orang Melayu ni ada masalah beli nombor ekor. Saya tak pasti kat Melaka, saya tak tahu. Tapi kalau di kampung, saya belah Kedah dekat kampung-kampung, ada lagi orang beramal orang kampung ni, pergi beli nombor ekor haram. Rupanya ada yang halal. Nombor ekor, ada yang halal rupanya. Tak tahulah halal lagi mana. Tapi yang ni yang haram ni.
Ada kadang-kadang bini ngadu, basuh baju, ada jumpa nombor dia tu. Nombor apa tak tahu. Dia kata nombor telefon, ada 4 je nombor tu. Okey. Jadi begitu keadaannya. Orang kita, kalaulah tiba-tiba nak beli nombor ekor, pada permulaan dia nak belajar buat jahat, dia takut tak? Takut. Nombor dia takut. Lepas tu dia pergi kedai nombor ekor, dia pakai helmet. Pakai full face. Walaupun dia pakai motor C70 je. Full face, tak nampak. Sebab takut manusia nampak dia buat jahat. Jadi dosa tu memang berlawanan dengan fitrah seorang hamba Allah. Hamba Allah ni, kalau dia buat dosa, dia tak suka orang tengok. Jadi pakai helmet. Dia tak perasan yang Tuhan tu maha tengok. Tuhan tu maha nampak. Itu mula-mula. Nak beli takut, nak beli. Nombor tu simpan dalam bawah seat motor. Takut orang nampak. Tiba-tiba kena. Tengok-tengok hilang nombor ni. Itu satu. Ya, dia takut kan? Dia takut. Sepatutnya dia berhenti dan patah balik. Tetapi, bila dia buat juga, orang akan tanya, Pak Man. Ni Pak Man. Bukan orang sini tau, Pak Man tu. Pak Man, mana pergi? Tak adalah, pergi makan cendol. Pada hakikatnya dia nak beli nombor. Masa tu hati dia masih takut. Hati dia masih malu. Keaiban itu. Tapi bila dah lama dia buat, hati dia telah ditutup dengan noda-noda hitam. Maka masa tu kita tanya, Pak Man, pergi mana? Biasa kedai nak tutup pukul 6. Kedai apa? Kedai apa lagi aku? Dia dah cerita dah. Kedai nombor lah. Dia kata, dia tak rasa bersalah bila setiap hari duk buat. Buat dosa, kalau setiap hari buat, memang kita tak rasa bersalah. Okey? Jadi hati-hati. Rasa biasa bila buat dosa, rasa bersalah bila buat dosa, akan merosakkan hati kita menjadi rasa bersalah bila buat dosa. Lebih buruk. Kita jumpa Pak Man. Pak Man, udah tua lagi bang ke? Masih beli nombor ekor. Dan sepanjang Pak Man beli dari umur 28 tahun sampai 88, tak pernah kena pun. Apa yang Pak Man nak? Ustaz, kena Ustaz. Kalau tak kena sikit pun kena banyak. Tak kena banyak, kena sikit. Ustaz pergi ceramah, berapa sangat dia orang bayar. Ke situ pula dia kata gitu. Ke situ pula. Apa maksudnya? Rasa bersalah bila buat dosa, ya bagus, patah balik. Tapi bila timbul lagi rasa biasa bila buat dosa, rosak hati. Lebih buruk, rasa bangga bila buat dosa. Kau tengok aku, beli nombor ekor, rumah besar, kereta besar, isteri cantik. Aku tak pernah kena kecil manis darah tinggi. Kau ada orang pergi masjid, sakit jantung. Kan asma, spray. Iya. Maka disitulah rosaknya hati manusia. Adik-adik sekolah tahfiz. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 179. Ingat tak? Atau yang lain-lain lah, termasuk kita yang umur 60 ni. Tu, nak sentuh. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Walaqad dara'na walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Anak-anak ni bila dia duduk belakang Tok Imam terlupa, dia boleh jawab. Kita yang tua bila duduk belakang Tok Imam, sebelum Tok Imam lupa, kita dah lama lupa. Kadang malu juga. Malu. Lagu Hindustan bukan main. Khusyar और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है अब तब कैसे ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है. Hidup kita memang macam tu. Kan ya? Ustaz kena belajar sikit Ustaz ya. Iya. Maka ini pedoman yang paling besar, jaga hati. Kalau hati tak jaga, habis, rosak, binasa. Ada tak orang yang solat tapi masuk neraka? Ada. Orang ngaji Quran. Ngaji Quran kata Nabi dapat rahmat, di sebaliknya dapat laknat. Ada. Ada orang ada ilmu, menggunakan ilmunya dengan meletakkan harga yang di luar daripada kedahsyatan. Ada orang buat kelas intensif sekolah tahfiz. Ketika cuti sekolah, 3 hari 2 malam. Contoh di sekolah tahfiz katakan ya, 3 hari 2 malam. Bayarannya RM2,100.
Kaya Ustaz, patut pakai Starek. Bukan dia, bukan. Sungguh. Seorang RM2,100. Boleh tak letak harga? Boleh. Tapi sesuai. Contohnya makannya satu hari RM50, 3 hari RM150. Bahan-bahan tulisnya itu nilainya RM50, 200. Tenaga-tenaga pekerja tu, fasilitatornya begitu begini. Okeylah, kita letaklah sekali datang RM450. Okey, sebab zaman sekarang duit mudah dapat. Tak macam dulu. Ya, duit mudah dapat. Jadi kita pula, mak dengan bapa, jangan berkira sangat kalau belajar agama. Kalau pergi tuition, sanggup bayar sebulan 300. Kalau mengaji Quran, bila kita kata ikhlas, dia bagi RM3 saja. Al-bakhilun wal-qadukutun. Iya. Udah tua lagi bangka, lagi perangai tak elok. Macam mana anak cucu nak dapat belajar? Kan kalau kita pun bakhil dalam agama. Jadi sepatutnya kita bagi lebih banyak. Lebih banyak. Ustaz, ada yuran tak sekolah? Alhamdulillah. Letak yuran. Kenapa letak yuran? Nak bagi pertanggungjawaban. Udah bayar, aku kena belajar sungguh. Tapi kalau tak letak yuran, percuma, maka ayah mak pun buat tak peduli. Begitu. Pelajar saya tak ramai. 20 pelajar perempuan, 25 pelajar lelaki, 110 orang pelajar harian yang ulang. Tak ramai pun. Ya, ada sebahagiannya kita ambil dia yuran yang mana mampu. Yang tak mampu tak apalah, kita tolonglah apa yang patut. Tapi alhamdulillah bila kita buat benda baik ini, saya rasa sekolah ustaz tak pernah ada yang kebulur lagi ustaz ya. Tambah berat badan ada. Tambah berat badan. Ya sungguh. Saya buka 12 tahun dah dan kami tak pernah makan, melainkan tambah lagi ada. Tambah. Semalam buka puasa. Buka puasa nasi apa sayang? Bukan berani satu lagi. Nasi tomato. Nasi tomato, ayam masak merah. Kita tengok dalam gambar tu macam ayam tu kecil. Kami ni berjalan satu Malaysia. Tapi tak puas hati bila nampak anak ni kok tak kenyang. Malam order burger lagi. Double special burger bagi lagi. Tidur tu sendawa tak berhenti sampai ke pagi. Juga. Maksudnya, kalau kita nak nikmat daripada Allah, jangan berhenti untuk kongsi dengan orang lain. Jangan berhenti. Mak bapak, kalau ustaz letak yuran 450, bagi je 500 sebulan. Ini tak, ustaz. Saya, ini pernah terjadi, minta maaf lah. Untuk perhatian kita. Saya ada pelajar saya, sampai berhenti. Ayah dia datang, mak dia datang, daftar. Okey, alhamdulillah. Ustaz, lagi 2 minggu saya datang. Saya settlekan semua sekali. Pendaftaran, yuran bulanan itu. Dia datang 2 tahun selepas itu. 2 tahun. Habis tu waktu anak-anak dia balik, dia tunggu bawah bukit itu. Mak bapak kalau pergi sekolah, tunggu jauh. Itu tanda yuran tak bayar lah tu. Itu yuran tak bayar lah tu. Kan? Maka dia pun berhentilah 2 tahun. Dalam bayar apa? Tak bayar apa-apa. Tapi rezeki dia ada tak? Ada. Tapi dosa jatuh atas apa? Bapaknya lah. Gitu keadaannya. Kalau dia mampu, tapi dia menggunakan hak orang lain, itu salah. Jadi, kita hari ni betulkan dalam niat kita, dalam segala macam lah tolong betulkan. Barulah, apabila dibersihkan hati, barulah Nabi tu dibawa naik ke dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu. Tadi mukadimah ni baru nak start. Baru habis dalam masalah hati. Belum naik buruk lagi. Okey, baik. Sikit lagi. Tak, kita sebenarnya malam ni saya nak sentuh tentang hati je. Tentang hati. Supaya hati kita ni bersih. Buat apa je, hati kena bersih. Hari ni suami jaga isteri, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan isteri jaga suami. Kenapa jaga suami? Harapkan gold bar. Gini, gold bar. Kan ya? Berapa? 1 kilo. Masya Allah. Gitu kan. Mati laki dia. Jadi kita tenang aja. Isteri, kenapa jaga suami? Inilah laluan mudah untuk aku ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Suami, kenapa jaga isteri? Itu laluan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Harapkan ngaji Quran tak banyak. Baru 3 ayat nguapnya 6 kali.
Ya, tahajud tak ada, asyik terkejut aja. Jadi bila kita jaga isteri, beban tak jaga isteri? Tuan-tuan jawab sejak ikhlas, bebanan tak jaga isteri? Macam tak jawab aja. Of course, mesti beban. Ada bini, masak pandai, cakap pun pandai. Ada bini, dengar cakap, tapi kerja dia, duduk depan cermin je, ngemas pun tak nak. Ada. Tapi ada bebanan. Ya, ujian. Manusia, bila dia ada ujian, Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah bagi sesuai dengan ketetapan dan kemampuan hambanya. Jadi tenang aja. Ustaz, isteri saya langsung tak dengar cakap. Ada salah awak kot. Kan? Masa menikah dulu, orang dah bagi tahu dah. Isteri awak ni, golongan-golongan yang memang mulut tak reti diam. Tapi awak nak juga. Terima je lah hakikat. Weh, dulu bukan main. Orang masuk Minang. Ayah dia kata, adik, perempuan ni perempuan. Adik, kau nak ke? Yang datang tu pun kan meraban-meraban je nampak gaya ni. Ha? Kan serabut seluar jin, kepala lutut terkeluar. Kau nak ke? Iya ayah, saya mujhe tumse muhabbat hai. Pyar karte hai. Udah. Jadi bila dah menikah dengan orang tu, nampak kepala lutut yang macam tu seluar jin 501 yang tak koyak tapi dia koyakkan itu kan. Maka besok kalau perangai tu buruk, kau hadaplah sendiri. Mana ada orang paksa awak menikah? Pasangan awak yang pilih. So itulah syurganya kita kalau kita itu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah uji kita, pertama dengan ketakutan, kedua dengan kelaparan, ketiga kekurangan harta, keempat kehilangan jiwa. Dan mereka yang bersabar, wabasyiris sabirin. Khabar gembira buat mereka yang bersabar. Tenang aja. Kita komplain. Dalam keadaan komplain, duit tak ada, makan 6 kali satu hari. Iya. 7 pagi di rumah sebelum ke pejabat, cokodok pisang. Pergi pejabat pukul 10, berhenti lagi di kafe, nasi lemak, sotong kembang. Dah 2 kali. Ni perut ni belum habis proses, 12.30 biryani gap. Kan 3 kali. Kejap lagi jam 3 petang kari pap king kong. 4 kali. Jam 8 malam juara tom yam, telur bungkus itu ini. Nak tidur, roti telur, roti kawin dan roti jantan. Saya balik daripada Kelantan. Ceramah di Kelantan, singgah satu restoran 24 jam. Ya, restoran tu bukan mamak. Di sebelah ke Kelantan tak ada mamak. Di Melaka pun kurang mamak. Cari mamak susah. Saya peminat mamak sebenarnya. Susah cari. Tapi saya lalu tadi ada jumpa 2. Tu Wan nanti tunjuk Wan. Okey. Jadi bila saya balik tu, kemudian dulu saya ada pemandu. Saya memang bergerak dengan pemandu. Tapi semenjak saya menikah ni, tak sampai hati. Sebab kita selalu berbual suami isteri. Selalu kata I love you. Apa sebagainya. Jadi pemandu dengar tak apa elok. Tak seronok pula. Udahlah pemandu tu tak ada bini. Udah kan. Contoh. Jadi kita pergi berdua. Berhenti di satu restoran. Restoran tu yang jaganya Bangla. Bangla tu datang. Dia kata, Haji, nak order apa? Saya kata roti canai ada tak? Ada. Orderlah lebih sikit. Roti canai buat apa? Dia kata gitu. Orderlah roti jantan. Saya pun terpegun. Masa tu saya tak tahu lagi. Saya tanya apa beza roti jantan dengan roti biasa. Dia kata roti telur. Roti telur, 1 telur. Roti jantan, 2 telur. Tu. Rupanya, saya kata tak apalah, jantan pun jantan lah. Ya. Itu dia. Maka nak menunjukkan kepada kita, jom kita raih kepelbagaian yang ada pada kita dan anggap semuanya nikmat daripada Allah Ta'ala. Tenang-tenang je, tak payah sibuk sangat. Ustaz, duit tak berapa ada. Tak apa. Awak belum lagi ke buluh.
Tambah kita kat Malaysia ni kan ada pusat zakat, ada jabatan kebajikan masyarakat, ada masjid. Ni satu lagi nak peringat. Masjid-masjid dan surau-surau yang satu ketika dulu food bank. Mana food, mana banknya sekarang ni. Membantu orang bukan hanya pada ketika musibah, tetapi membantu keperluan manusia. Manusia musibahnya sepanjang hidup. Kita mungkin tak. Masa PKP ada musibah, tapi lepas tu okey. Tapi ada orang tak ada PKP pun musibah untuk dia. Memang pendapatan dia sikit. So dia perlukan beras, dia perlukan minyak, gula dan sebagainya. Food bank adalah satu keperluan yang besar. Sebab itu adalah keperluan dapur, keperluan makanan asas dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita ambil ruang dan peluang, cukuplah sikit-sikit. Kita ambil ruang dan peluang, tolong apabila ingin memulakan sesuatu, pendidikan kita pada malam ini adalah betulkan niat, bersihkan hati, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan ulangi perangai dan sikap yang buruk-buruk. Beristighfar, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemenangan paling besar seorang hamba Allah bukan tahajud. Kemenangan paling besar seorang hamba Allah apabila dia beroleh keampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Bermaksud, dia tak pernah berhenti untuk mengubah dirinya hari ini lebih baik dari semalam. Wallahu a'lam. Sedikit pengajaran untuk kita kongsi malam ni dan saya buka untuk soalan. Silakan. Kalau ada soalan. Ya. Mana dia kenal hadis palsu ke? Baik, cantik soalan ni. Macam mana nak kenal hadis tu palsu ke, dhaif ke, maudhu' ke, mungkar ke, batil ke, mutawatir ke, mudharib ke dan sebagainya lah. Macam mana ya? Nombor satu, kena masuk kelas dan belajar. Ya. Ya, kelas hadis. Maksudnya surau An-Naim cari seorang ustaz yang dia mahir dari sudut hadis yang asas pun cukup. Kita ni tak perlu dah sebab kita pun nafas tak berapa banyak dah. Jadi kita mengaji ni cari yang asas saja. Ustaz-ustaz yang boleh mengajar ini sahih, ini hasan. Kedua-duanya rujukan. Tapi kalau pergi dhaif yang aula, yang ni boleh amal. Tapi dhaif yang mungkar, tinggalkan. Dalam tu ada lagi hadis palsu. Dalam tu ada lagi batil. Dalam tu ada lagi mauquf. Dalam tu ada lagi. Yang tu simple aja cukup. Ambil yang tu sudah. Mengenali mana yang sahih dan tidak sahih, itu paling asas. Jadi, buat je pengajian di sini. Kalau tak ada, apply je dengan Unimail. Apa sekarang Quim ya? Unimail, Quim. Saya tak tahulah ada kelas hadis ke tidak. Sebab anak saya belajar di Unimail masa dulu Quim. Ya, Quim tu dia ambil degree, dia ambil diploma sampai habis degree. Masa tu tak ada pengajar hadis lagi. Sekarang saya tak tahulah ada pengajar hadis ke tidak. Tapi untuk kita yang dewasa tu tak payahlah. Tak payahlah pergi ke universiti tu. Sebab anak cucu pun kesian tengok kita. Makan ubat kencing manis begini. Gitu kan. Jadi ambil seorang ustaz ngaji hadis. Hadis yang paling simple sekali. Belajar kitab Imam An-Nawawi hadis Arba'in. Hadis 40. Sebelum mula hadis 40 tu, daripada awal dia bagi pengenalan hadis. Kalau siapa mendalami dia secara perlahan, insya-Allah dia akan faham. Dan dia akan rasa Allahu Akbar, ni baru benar ilmunya. Itu satulah, itu satu. Yang kedua, tabayun. Maksud tabayun, ambil penerangan. Bagaimana penerangan? Kalau kita tak pergi kelas lah contoh. Bila dalam grup WhatsApp kita, grup bekas pekerja jabatan sekian-sekian, pencen tahun berapa. Tiap-tiap pagi, orang tua-tua dah tak ada kerja, share lah. Share. Kita tengok hadis tu, aku tak tahu ni, tak ada riwayat. Maka, dia kena tabayun, mencari kebenaran. Dengan apa? Mudah. Buka Google, Al-Ulamatul Google. Situ ada Al-Ulamatul Google. Tekan je. Hadis sahih berkaitan sekian. Senang, cukup. Tapi kena tengok website yang kita tengok tu, adakah website itu website yang betul ataupun yang palsu. Itu saja caranya
Dan yang ketiga, kalau tak mampu kedua-dua itu, pilih guru-guru yang mengajar dan hadis dia selalu sebut sahih, dhaif, palsu. Dia bagi kita peringatan. Bukan guru-guru yang mengajar, okey, sekian sesungguhnya Habib ini telah bangun, telah ditidurkan. Habib ini telah tidur. Tidurnya itu selama 3 bulan. Habis tu dia tak sembahyang solat dapat fardu ke? Dan dia jaga pula 3 bulan. Oh, Habib ni pergi ke gua di Gunung Jerai contohnya. Dia duduk di Gunung Jerai, tak keluar-keluar. Jumaat dia tak pergi ke? Akal. Habib ini solat malam 6,000 rakaat. Tuan-tuan daripada pukul 12 sampai pukul 6 cuba kira. Cuba kira. Kan ya? Dalam 1 jam ada 60 minit kali dengan 12. Berapa kita dapat? Kali. Sempat ke buat 6,000 rakaat? Tapi manusia dengar percaya, ui bagus betul, rajin betul, dahsyat betul dia ni. Tak. Nabi solat ni bengkak kaki dia berdiri. Bukan cap-cup tu gitu. Tak lama lagi kita akan dapat satu video daripada Jawa. Solat tarawih 23 rakaat 8 minit. Allahu Akbar. Bila doli. Iya. Baca gulung berat. Oh, Allah. Ingat solat tu mak dan bapak dia yang punya ke? Iya. Kan kita rasa mau patah bahu solat dengan dia tu. Dah. Nabi solat simple, tenang, damai, tertib dan tartil. Tartil. Satu. Walaupun tak banyak. Maka itu kaedah dia. Maka yang paling penting belajarlah. Itu paling penting belajar. Okey, soalan lain? Silakan. Tanya je, tak apa. Kita buat program Tanyalah Ustaz. TV 10 lah kita kira yang. So, belum ada ke TV 10. Okey, memang saya cadang pun lebih kurang macam ni lah. Pukul 9.30 saya cadang begitulah. InsyaAllah. Okey, tak ada ya. Nampak muka macam lapar. Dia duk fikir dah apa makanan selepas ini. Okey, baik. Saya cuma pesan kepada AJK Surau dan Masjid, ada duit masjid, buat ceramah, buat apa saja aktiviti, termasuk buatlah aktiviti makan. Kerana makan adalah sebahagian daripada unsur dakwah dan kesilaturahim antara orang kampung. AJK Masjid, jangan rasa duit masjid macam duit mak dan bapak dia. Ya. Tak boleh. Orang hantar duit ke masjid untuk digunakan kebaikan ahli qaryah. Kalau orang nak simpan, orang hantar ke Maybank dan CIMB. Kan? Tapi bila hantar di sini, atur je apa program. Dan program yang paling cepat menjinakkan manusia ke rumah Allah adalah makan. Lepas makan, siapkan bungkusan. Ya, cuma pesan, jangan bungkus dulu sebelum makan. Ini ada perangai orang tua-tua ni macam tu. Dudaklah bungkus sampai 10 bungkus ke anak cucu dia pula tu. Itu tak boleh. Maka moga-moga Allah mengurniakan kebaikan. Seminit saya tolong Atok ni nak bagi tahu. Saya ceramah mana-mana je lah. Saya selalu bagi tahu kalau siapa-siapa nak sumbangkan bantuan sedekah kepada sekolah tahfiz kami, saya sangat alu-alukan. Saya tak bawa tabung terpulang kepada pihak Surah An-Na'im untuk menguruskannya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingati-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mensucikan niat hati kami, ya Allah.
Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini, Ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu, Ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini, Ya Allah, himpunkan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.